Wabi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Ishaq qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Muhammad bin Abdurrahman ibn Naufal an Urwata an Aisyah an ibnati Wahb wa hiya Judamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aradtu an anha 'anil ghiyal fa idza farisu war-rum yaf'alun ولا يقتلون أولادهم وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وبي قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه هذا حديث حسن غريب صحيح وما جاء في دوائر ذات الجنب وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب قال قتادة يلده من الجانب الذي يشتكيه هذا حديث حسن صحيح وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري وبي قال حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث وذات الجنب يعني السل باب وبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير ابن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمره به أهلي وغيرهم هذا حديث حسن صحيح Ini bab berhubung dengan ghilah. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada anak perempuan Wahb, yaitu Judamah. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mahu melarang daripada ghiyal. Tetapi tentera Farsi dan Rum
melakukan demikian dan tidaklah mereka itu membunuh, menyebabkan anak-anak mereka itu terbunuh, dan mereka itu tidaklah menyebabkan anak-anak mereka itu terbunuh. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Asma binti Yazid. Ini adalah hadis hasan sahih. Malik meriwayatkannya daripada Abul Aswad, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Junabah binti Wahab, daripada Nabi SAW. Kata Malik, ghiyal itu ialah seseorang itu menyetubuhi isterinya yang menyusu. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Judamah binti Wahab al-Asadiyah bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku mahu melarang daripada ghilah, sehinggalah aku teringat bahawa Rom dan Parsi melakukan demikian dan tidaklah pula memudaratkan anak mereka. Kata Malik, ghilah itu ialah seseorang itu menyentuh isterinya, yakni menyetubuhi isterinya yang menyusu. Isa bin Ahmad berkata, Ishaq bin Isa meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepada kami daripada Abul Aswad, lebih kurang seperti itu. Ini adalah hadis hasan gharib sahih. Ini bab berhubung dengan ubat penyakit radang paru-paru ataupun pleuritis. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam bahawa Rasulullah SAW menyebutkan minyak zaitun dan kunyit bagi penyakit zatil jambi. Kata Qatadah, qala Qatadah, wa yaluddu min al-janib alladhi yashtakihi. Dia, yakni orang yang sakit itu hendaklah ladud, mana dia letak kemar lah, kita kata dia kemam pada sebelah lambung yang dia sakit. Pada kalau radang paru-parunya itu sebelah kiri, maka dia kemam, ladud itu sebelah kiri. Ini adalah hadis hasan sahih. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya kami berubat kerana penyakit zatil jambi itu dengan kustul bahri ataupun kustul hindi dan minyak zaitun. Ini adalah hadis gharib sahih. Kita tidak mengetahuinya melainkan melalui hadis Maimun daripada Zaid bin Arqam. Beberapa orang perawi telah meriwayatkan hadis ini daripada Maimun. Zatul jambi itu penyakit sil. Dengan sanad ini bab. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Uthman bin Abil As, katanya Rasulullah SAW datang menziarahi aku dalam keadaan aku sakit yang hampir membunuhku. Rasulullah SAW bersabda, usaplah dengan tangan kamu itu 7 kali dan ucapkanlah a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, kekuasaannya dan kerajaannya, daripada kejahatan apa yang aku alami. Aku pun melakukan demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan apa yang aku rasai, apa yang aku alami, dan aku sentiasa menyuruh ahli keluargaku dan lain-lain melakukannya, yakni membaca dan menyapu seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang pertama ini berhubung dengan ghilah. Ghilah ni dia ada 2 makna.
Makna yang pertama, ghilah ni maknanya melakukan kejahatan. Ataupun komplot jahat. Macam membunuh ke, dipanggil irtial. Itu satu makna. Yang ni melakukan kejahatan, maknanya merancang, berkomplot untuk membunuh. Yang dimaksudkan dengan bab ini, ghilah ni maknanya seorang suami meniduri isterinya yang menyusu. Bukan tengah menyusu bila-bila tu, tak. Maknanya dalam keadaan isterinya itu ada anak yang hendak disusu. Jadi anak tu dipanggil mughal. Mughal maknanya yang menyusu dalam keadaan ibunya disetubuhi. Riwayat daripada Judamah, ada setengah riwayat menyebut Juzamah, tetapi yang lebih tepatnya Judamah. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hendak melarang daripada riyal. Maknanya pernah sekali aku nak melarang daripada perbuatan riyal, mana menegur suami, tetapi tak jadi. Kerana apa? Faiza Farisu war Rum, didapati orang-orang Farsi, orang-orang Iran dan Rom melakukan demikian, dan itu tidaklah menyebabkan anak mereka itu terbunuh. Mana ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berdasarkan kepada pengetahuan orang-orang Arab, iaitu kalau seorang suami dalam keadaan dia ada anak yang masih lagi disusui oleh isterinya, kalau dia tidur dengan isteri dia, maka mani dia itu menyebabkan air susu anak tu rosak. Seperti mana yang kita maklum, perempuan ni dia ada susu bila mana dia disetubuhi oleh suami dia. Jadi kalau dia mengandung, maka akan adalah susu tu. Jadi mari susu tu kerana suami yang menyusu. Sebab itulah dalam kitab fiqh ni dia ada labanul fahli. Labanul fahli ni makna susu suami. Susu suami. Yang mana dalam bab radha'ah, dalam bab sabit haramnya ibu susu kepada anak susu, dan juga melarak pengharaman tadi. Dalam hadis yahrumu minar radha'ah yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi sebab haram berkahwin kerana susuan seperti mana haram berkahwin dengan sebab keturunan. Maknanya seorang perempuan bila mana dia menyusu budak lelaki, budak tu jadi haram kepada dia, maka dia jadi ibu susu. Jadi anak-anak dia tu tidak boleh berkahwin dengan anak susuan dia ni. Lepas tu suami dia pun kalau dia menyusukan tu anak perempuan, jadi anak perempuan tadi pun dikira sebagai anak perempuan susuan, haram berkahwin dengan suami ibu yang menyusu ni. Dipanggil labanul fahli. Maknanya mani lelaki itu dia ada pengaruh terhadap susu isteri yang disetubuhinya. Bila begitu, orang Arab ni dia faham bahawa suami yang meniduri isterinya yang masih lagi menyusu seorang anak, maka itu menyebabkan anak tu kurang. Anak tu ada masalah yang berpanjangan. Yang mana zahir anak tu jadi sihat, zahir anak tu sihat. Mana tengok sihat, gagah, tak ada gapo.
tahu-tahu bila dia naik kuda tu jatuh. Jadi orang-orang Arab percaya bahawa kalau seorang tentera tu dia menunggang memecuk kuda dia, tiba-tiba dia rebah, itu dia kata cerita ayah dengan mak dia dulu. Masa dia menyusu, ayah dia tidur dengan mak dia. Jadi tubuh dia lemah dalam keadaan dia tidak sedar. Sebab apa? Sebab apa yang dia minum itu adalah susu yang sudah terganggu dah, disebabkan oleh mani ayah dia. Jadi Nabi SAW dalam keadaan suasana orang Arab percaya lagu tu, Nabi pernah nak melarang daripada perbuatan ghilah ini. Maknanya kira-kira suami tak boleh nak tidur dengan bini dia tu sehinggalah sempurna proses menyusu anak. Yang mana proses menyusu anak ni kira-kira 2 tahun lah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma maradha'ah. Perempuan-perempuan yang menyusu anak dia tu, dia menyusu selama 2 tahun. Kalau siapa nak menggenapkan tempoh penyusuan. Jadi kalau kata tidak 2 tahun pun, 1.5 tahun paling tidak. Jadi dalam tempoh tersebut, tengok sajalah dia bini dia tu. Jadi itu satu bentuk mudarat kepada suami. Dan dalam masa yang sama, oleh kerana tanggapan orang Arab lagu tu, Nabi SAW dia nak cegahlah mudarat. Oleh kerana suasana pada tu menganggap bahawa tentera tu dia jadi lemah akhirnya. Jadi Nabi SAW hampir nak mengharamkan ghilah ini. Jadi kita boleh tengok di sini Nabi SAW ni ada ham dia ni, keinginan dia ni untuk menegah. Yang ni atas dasar nak mencegah mudarat. Jadi di sini ulama menyimpulkan bahawa Nabi ni dalam setengah keadaan Nabi beristihad. Jadi Nabi nak menegah seorang suami meniduri isterinya yang menyusu. Nabi nak istihad, tapi tak jadi. Jadi masa Nabi nak menegah tadi, Nabi tengok kepada budaya Arab yang menganggap tak boleh. Dan dalam masa yang sama, Nabi tengok pula budaya Rom dan Parsi. Mana Nabi pun tahu juga, tanya khabar juga, tentera Rom ni lagu mana, amalan dia macam mana. Maknanya kalau benda tu orang Arab anggap tak molek, Nabi tahu juga, dapat tahu juga bahawa orang Rom yang Parsi ni dia ada juga buat lagu ni ke tidak. Dia ghilah juga ke anak dia. Jadi Nabi SAW dapati bahawa tidak menjejaskan kekuatan tentera tu. Maknanya perbuatan ghilah ni langsung tidak mempengaruhi kesihatan anak yang disusu tu. Maka Nabi SAW tak jadi nak larang. Jadi ulama mengatakan bahawa di situ Nabi beristihad. Beristihad ni mula-mula Nabi nak larang tu, orang panggil mengambil kira uruf juga. Uruf adat ataupun budaya orang Arab. Dan Nabi tak jadi larang tu kerana mengambil kira uruf Rom dan Parsi. Mana dua-dua tu diambil kira oleh Nabi. Dan satu lagi, Nabi SAW nak mengharamkan ataupun nak menegah daripada ghilah ini, ada wahyu. Ada satu bentuk wahyu jugalah, tetapi wahyu secara kulli, secara umum. Itu segala bentuk mudarat itu diharamkan. Ataupun dalam bahasa qawaid fikih, la darara wa la dirar. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Tidak boleh mudarat dan tidak boleh menyebabkan mudarat. Jadi Nabi SAW nak menegah daripada perbuatan rial ini kerana
Kerana apa? Kerana mudarat tu. Kerana mudarat. Ia boleh berlaku lalu menyebabkan kanak-kanak tu menjadi lemah. Walau bagaimanapun, oleh kerana mudarat ni didapati sebagai satu yang disangkakan. Maknanya tidak kuat, hanya tanggapan orang Arab. Dan dalam masa yang sama, ada benda halal yang diyakini halal. Maknanya kalau kita rujuk pada kaedah, ada kaedah panggil al-yaqinu la yazalu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan sebab syak. Yakin itu apa? Selama mana perempuan itu jadi isteri kepada seorang lelaki, dan dia tidak mengalami haid, maka halal kepada suami untuk meniduri isteri dia. Maknanya itu panggil asal yang diyakini. Mana asalnya halal wati. Seseorang itu halal menyetubuhi isterinya selagi mana tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Jadi keadaan itu, mana halal itu adalah sesuatu yang diyakini. Dia bertemu dengan mudarat yang apa? Yang masih lagi diragui. Mana mudarat yang mauhumah, yang tidak pasti, yang tidak jelas. Mudarat mauhumah tu apa? Akan datang budak tadi akan lemah. Jadi sekarang ni bertembung antara halal yang diyakini dengan mudarat yang mauhumah, yang tidak pasti, lalu nak larang. Bila bertemu lagu ni, maka kita kena utamakan kita kena utamakan al-yakin tu, benda yang diyakini. Benda yang diyakini ke apa? Halal bersetubuh tu bagi seorang suami walaupun isteri dia ada menyusukan anak. Yang ni selagi tidak haid ataupun selagi tidak nifas. Jadi bila Nabi SAW tengok, maknanya ini orang panggil beristihad lah, mengenal pasti setara mana mudarat yang dibimbangi tadi rupa-rupanya tak ada, maknanya tidak terbukti. Maka bila tidak terbukti, yang ini berdasarkan kepada pengalaman bangsa lain, maknanya demo tu tak ada gapo, maka Nabi SAW tidak jadi nak larang. Maka kekalah wati itu bagi suami sebagai halal, tidak ditegah walaupun isteri dia dalam proses menyusukan anak. Daripada hadis ni kita boleh nampak, iaitu apa-apa ia menjadi amalan bagi setengah bangsa selain daripada Arab ataupun selain daripada umat Islam, kalau benda tu molek, benda tu tidak mendatangkan mudarat, maka tidak mengapa. Macam contoh kita kata makan dengan sudu, dengan gerpu, dengan chopstick, tak ada masalah. Sebab boleh ambil boleh ambil pengalaman orang, boleh tupai apa yang dicapai oleh bangsa tu. Kita boleh tupai apa-apa yang bermanfaat selagi mana tidak bercanggah dengan usul syarak. Dan dalam bab perubatan ni kita boleh nampak lah sebab apa Imam Tirmizi letak hadis ni dalam bab tib ghilah ini. Ulama lain meletakkan hadis ni dalam bab radha'ah, dalam bab menyusu. Setengah ulama meletakkan hadis ni dalam bab dalam bab pergaulan suami isteri. Dalam bab pergaulan suami isteri. Maknanya disebabkan ada anak yang nak disusui, itu tidaklah menegah daripada harusnya seseorang suami itu menyetubuhi isteri dia. Itu dalam bab pergaulan suami isteri. Kalau dalam muwatta', hadis ni dalam bab radha'ah, penutup bab radha'ah. Tetapi Imam Tirmizi unik dia letak dalam bab ni, dalam bab perubatan. Seolah-olah isyarat kepada kita bahawa satu amalan tu tidak menjejah kesihatan, maka boleh kita nak lakukan.
Macam amalan ni, amalan perbuatan suami ni, bila mana tidaklah menyebabkan menjejaskan kesihatan anak ataupun isteri, maka boleh. Walaupun benda tu tidak menjadi budaya orang Arab. Dan daripada sini juga kita boleh nampak mengapa Imam Tirmizi letak dalam bab ni, iaitu kalau sesuatu benda tu menjadi ubat bagi bangsa lain, mana Cina ke, Jepun ke, orang Melayu Jawa ke, maknanya ada ubat-ubat yang dia gunakan dan berkesan, tidak mendatangkan mudarat, terbukti berdasarkan pada pengalaman, maka tidak salah kita orang Islam ni nak gunakan sebagai ubat. Jadi istidlal Imam Tirmizi daripada hadis ni iaitu amalan-amalan sama ada amalan tu boleh menyebabkan kemudaratan ataupun amalan tu menyebabkan kesihatan kepada seseorang. Bila mana ada terbukti pengalaman bangsa lain, agama lain, maka itu boleh diambil kira. Diambil kira juga. Maka di sini ubat ia menjadi amalan ataupun ubat yang diambil, ubat yang digunakan oleh satu-satu bangsa, walaupun dia tidak Islam, boleh kita nak guna. Maknanya tidak semestinya perubatan Arab. Kita boleh tupai mana-mana perubatan. Sebab apa? Sebab perubatan ni, apa juga jenis perubatan, itu rahmat sebenarnya. Tak kira lah aliran perubatan Melayu kuno ke, Jawa ke, perubatan Arab ke, perubatan Yunani ke, perubatan India, perubatan Cina ke, maknanya boleh, tak apa. Dan macam kita kata India, dia ada Ayurvedic dia. Jadi benda tu tidak ada kena-mengena dengan agama. Ayurvedic, perubatan kita tupai orang putih, alopati, tak ada kena-mengena. Homopati, daripada Jerman, itu dia tidak ada kena-mengena dengan agama. Jadi kita boleh menggunakan mana-mana sistem perubatan, amalan perubatan ataupun amalan berpatah. Jadi ini tidaklah kata jatuh dalam bab tasyabuh. Maknanya kalau sini seseorang itu bersetubuh juga dengan isteri dia yang tengah menyusukan anak, maka itu perbuatan orang Rom dan Parsi, jadi kita pun buat, maka kita tasyabuh pula dengan orang Yahudi, orang Rom dan Parsi. Tak timbul. Dalam bab ni tidak timbul. Sebab apa? Sebab itu tidaklah menjadi sesuatu syiar bagi mereka. Maknanya kalau amalan tu amalan orang kafir, ia tidak menjadi syiar mereka, tak apa. Kalau benda tu menjadi syiar agama mereka, menjadi kepercayaan tertentu bagi mereka, tu memang. Kemudian riwayat 277 tu sama, lebih kurang lagu tu juga. Cuma meriwayatkan daripada maknanya Imam Tirmizi tu dia ambil daripada Imam Malik, melalui tarik Imam Malik. Adapun hak riwayat mula-mula bab ni melalui tarik orang lain. Kemudian di sini ada 2077 tu ada perkataan laqad hamamtu. Laqad hamamtu ni makna aku nak larang. Jadi hak ni kita tidak boleh menganggap termasuk dalam bab sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah ni ke apa? Maknanya ada satu benda yang Nabi nak buat cuma tidak berkesempatan. Dan ia menegah Nabi sesuatu, dia menegah Nabi, dan kita tahu sebab ia menegah Nabi buat. Maka kalau kita buat dalam keadaan tidak ada larangan tadi, tidak ada halangan yang menyebabkan Nabi tertegur daripada buat, kalau kita nak buat jadi sunnah juga. Orang panggil sunnah hammiyah. Contoh puasa 9 Muharram. Nabi tak ada tu.
puasa 9 Muharram. Hak Nabi dia puasanya 10 Muharram. Jadi Nabi kata kalau aku hidup pada tahun hadapan aku nak puasa 9. Dia 10. Jadi puasa 9 tu dari segi sunnah fi'liyah tidak, tetapi dari segi sunnah hamiyah. Nabi pernah berkeinginan nak buat kalau aku hidup tahun depan. Jadi Nabi tak dapat buat. Sebab Nabi tak hidup dah tahun depan tu. Jadi kalau kita nak buat juga tak apa, sunnah. Tapi hal ni dah. Walaupun ada perkataan hamam tu, aku nak larang. Jadi hal ni tak sunnah kita buat. Macam juga dalam hadis laqad hamamtu an amura rijalan. Aku nak memerintahkan beberapa orang lelaki ni pergi ke rumah orang yang bersemaya di rumah dia. Aku nak bakar. Jadi hal tu Nabi nak, tapi Nabi nak bakar, tapi Nabi tak buat. Jadi kita tak boleh lagi bakar rumah orang tak mai jemaah. Sebab itu orang panggil orang panggil semata-mata keinginan. Dan Nabi tak buat pun. Dan Nabi berpeluang untuk buat, tapi Nabi tak buat. Jadi kalau Nabi berpeluang nak buat, dalam keadaan dia nak buat, dia tak buat, dia berpeluang nak buat, tiba-tiba dia tak buat juga, maka tak jadi sunnah kita buat. Berbeza dengan puasa 9 Muharram tu. Nabi nak buat, cuma tidak berpeluang. Disebabkan tahun lepas tu Nabi tak hidup dah. Tidak lagi hidup. Maka kalau kita nak buat kemudian, tak apa. Dikira sebagai sunnah hamiyah. Ada pohon ini tidak termasuk dalam bab sunnah hamiyah. Sebab itulah ulama kata ini dalam bab ijtihad. Bila kata bab ijtihad, ada betul, ada salah. Seperti mana Nabi SAW pernah berijtihad untuk apa? Untuk menerima cadangan Abu Bakar supaya tawanan peperangan Badar ni diambil tebusan. Tapi turun wahyu kata salah. Salah ambil tebusan tu. Jadi Nabi ditegur oleh Allah SWT kerana buat keputusan berdasarkan kepada cadangan Abu Bakar, tidak tiba cadangan Umar. Jadi kalau ikut cadangan Umar, bunuh belaka tawanan Badar tu. Itu menunjukkan bahawa Nabi ada berijtihad, dan ada juga ijtihad dia tepat, ada ijtihad dia yang tidak tepat. Jadi hak tidak tepat tu Allah Ta'ala betul lalu. Ini bab berhubung dengan penyakit zatil jambi. Zatil jambi ni ini orang panggil bahasa majazi di sini. Bahasa majazi. Asal makna jambi ni mana lambung. Lambung. Tetapi hak sakit sebenarnya ni paru-paru dalam. Anggota tu dia panggil pleura. P-L-A-U-R-A. Pleura. Penyakit tu dipanggil pleuritis. Mana sejenis radang. Mana radang, maknanya ada apa? Macam terbakar lah. Mana dia tak boleh dalam keadaan mana dia mengalami kepanasan ni, panggil radang. Ada kemerahan, bekak ke apa semua jalan belakang itulah. Jadi kalau kira jambi ni mana lambung, tapi hak sakit benarnya dalam. Maknanya satu bahagian paru-paru tu yang mengalami radang. Jadi ubat dia tu Nabi SAW yana'atu. Mana Nabi beri preskripsi tu. Ni ubat dia apa? Minyak zaitun dan waras. Waras ni kunyit lah. Kunyit. Jadi orang tu dia makan tu dengan cara letak sebagai ladut, mana dia tidak telan tapi duduk dalam mulut dia. Jadi macam kita katalah gotai-gotai macam majung, pabuh tepi ni. Jadi kalau
paru-paru dia sebelah kanan, maka dia laduk sebelah kanan. Jadi digunakan waras, waras. Jadi waras ni kunyit, kum-kum. Kemudian riwayat satu lagi daripada Zaid bin Arqam juga, cuma dia ada berbeza ubat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya berubat kerana zatil jambi ni dengan kustul hind, kustul bahri ataupun kustul hindi. Kustus ni mana sejenis kayu lah, sejenis pokok ia mari daripada India, kustul hindi, mana ditumbuk sehingga lembut dan dicampur dengan minyak zaitun yang dipanaskan, lalu dilumurkan pada tempat hak dia sakit itulah. Jadi Imam Tirmizi nak isyarat pada kita bahawa di antara dua hadis ni manakah lebih sahih. Jadi hadis yang kedua ni Imam Tirmizi kata hasan gharib sahih. Jadi kami hanya mengetahui melalui Maimun bin Zaid, Maimun daripada Zaid. Maknanya yang menyebut kustul hindi ataupun kustul bahri dan Zaid ini hanya dalam riwayat Maimun, tetapi dalam riwayat Abu Abdillah tu Maimun dah lah, an Abi Abdillah an Zaid bin Arqam, Maimun jugalah. Mana riwayat ni riwayat yang sama, cuma masalahnya ada percanggahan sedikit. Jadi riwayat yang pertama tu menyebut waras, yang kedua ni menyebut kustul hindi. Jadi hak mana sah? Kalau mengikut riwayat dalam Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah ni dengan lafaz na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zatil jambi warsan wa qustan wa zaitan yuladdu bihi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ubat kepada zatul jambi ni warsan, waras, kunyit, kustul bahri dan zaid. Mana tiga. Jadi sekarang ni Imam Tirmizi ada dua hadis yang kelihatan bercanggah, tetapi riwayat Ibnu Majah dia gabung dua-dua riwayat. Jadi ini seolah-olah tidak berlaku percanggahan sebenarnya antara dua riwayat ni. Tidak berlaku percanggahan. Maknanya hadis ni sebut waras, hak tu sebut kustul bahri. Jadi tidak bercanggah. Sebab apa? Sebab perawi di sini menyebut apa hak dia ingat. Jadi Imam Tirmizi ada isyarat ada di sini. Wa qad rawa an Maimun ghairu wahid. Ramai yang meriwayatkan hadis ni daripada Maimun. Jadi ayatnya anak murid Maimun ni ada yang menyebut dua perkara, yakni kustul bahri dan zaid. Ada juga anak murid dia yang menyebut waras dan zaid. Tetapi ada lagi anak murid dia yang menyebut ketiga-tiga. Mana menyebut dengan lengkap. Menyebut dengan lengkap, yakni waras, kustul bahri dan zaid. Jadi di sini hadis 2078 dengan 2079 ni dia tidak dikira sebagai hadis yang bercanggah. Tetapi dikira zakara ma lam yazkur ghairuh. Zakara ma lam yazkurhu ghairuh, maknanya perawi menyebutkan apa yang tidak disebut oleh perawi lain. Dia lebat ni.
Mana ada perawi yang sebut, perawi itu dia sebut mana dia ingat. Kalau dia tak ingat, dia tak sebut. Sebab itulah Imam Tirmizi kata kedua-dua hadis ni hasan sahih. Ini bab ni tak ada tajuk. Cuma ada juga setengah kitab tu dia buat tajuk kaifa yudfa'ul waja'u an nafsihi. Bagaimana seseorang itu menghilangkan sakit daripada diri dia. Jadi macam mana seseorang itu merawat diri dia, mana dia jumping untuk diri dia. Mana di sini Imam Tirmizi nak isyarat selain daripada kita dijampi oleh orang lain, kita minta tolong orang lain jampi, kita boleh jampi diri kita sendiri. Boleh. Riwayat daripada Nafi' bin Jubair, daripada Uthman bin Abil As, katanya, saya ni ada sakit sampai nak mati segera. Rasulullah SAW datang kepada saya. Nabi pun kata, kamu gosoklah dengan tangan kamu ni. Mana gosok, masuk di sini tempat yang sakit lah. Gosok 7 kali. Dan ucapkanlah jampi ni. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajidu. Baca ni. Cuma riwayat Tirmizi ni ringkas. Dalam riwayat Muslim lebih detail lagi. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW suruh baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu baru 7 kali baca. Kemudian baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Dalam riwayat Muslim, Nabi suruh baca 3 kali bismillah, kemudian 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Aku berlindung dengan Allah, dengan kekuasaannya, daripada kejahatan apa yang aku alami dan apa yang aku bimbang. Maknanya Nabi SAW ada ajar juga kepada kita cara nak rawat diri sendiri, jampi diri sendiri. Kalau kita sakit, kita baca. Jadi Uthman bin Abil As ni, bila Nabi SAW pesan lagu ni, dia pun buat. Dia yakin dengan apa yang Nabi SAW ajar, maka dia pun buat. Maka Allah SWT fa'azhaballahu ma kana bi. Allah Ta'ala hilangkan. Azhaba. Azhaba. Azhaba yuzhibu. Izhab. Maknanya menghilangkan. Mana bawa pergi. Kalau zahaba pergi. Azhaba hilangkan. Maka Nabi, apa yang aku alami, mana penyakit yang ada pada diri aku. Jadi aku ni sentiasa suruh ahli aku, maknanya keluarga aku dan juga orang lain, supaya beramal dengan jampi ni. Jadi Imam Tirmizi nak isyarat kepada kita di sini, seseorang itu kalau dia tidak ada ubat yang boleh dia telan, dia makan, maka dia boleh jampi. Jadi jampi ni, selain daripada dia suruh orang lain jampi, dia jampi diri dia sendiri. Kemudian dalam jampi ni, dalam doa ni, dia minta dengan Allah SWT, tawasul dengan izzah Allah Ta'ala, dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab penyakit-penyakit ni mari di bawah kehendak Allah Ta'ala, maka atas kehendak Allah Ta'ala lah kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Jadi penyakit mari daripada Allah Ta'ala, maka ubat pun daripada Allah Ta'ala juga, maka kita kena minta dengan dia. Bau ma ja'a fis sana. Ini bab berhubung dengan daun sinna. Daun sinna. Kalau dalam bahasa standard dipanggil
daun gelenggang, daun gelenggang. Lagu mana tahu ni, kita tak nyekli, tapi gambar tu ada lah. Dia bunga dia tu warna kuning. Orang kita pun ada pokok sin ada, tapi kita tak tahulah betul ada, lama ke salah. Tidak dapat dipastikan orang duk panggil pohon sinar tu ada ke hak ni atau pohon lain. Tapi dalam bahasa Melayu kita pohon gelenggang. Bahasa standard tu. Bahasa Kelantan tak tahulah. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Bakr qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far qala haddatsani Utbah ibnu Abdullah an Asma binti Umais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alaha bima tastamshina qalat bisubrum qala harun jarun qalat thumma istamshaitu bis sana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna shay'an kana fihi shifaa'un min al-mauti lakana fis sana. Hadha hadithun hasanun gharib, yakni dawa al-mashi. Riwayat daripada Asma binti Umais. Asma binti Umais ni dia mulanya isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Lepas daripada Ja'far bin Abi Talib syahid, maka Abu Bakar nikahnya dia. Bolehlah seorang anak, buah nama Muhammad. Lepas daripada Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Ali pula pergi nikah dengan Asma binti Umais. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa antara Abu Bakar dengan Sayyidina Ali ni tak ada apa-apa. Sehingga Sayyidina Ali sanggup ambil janda Abu Bakar. Jadi Asma binti Umais ni isteri Abu Bakar, kemudian menjadi isteri kepada Sayyidina Ali. Dan Asma binti Umais ni lah ia sambut kelahiran Hasan dan Husain. Mana kira dia tok bidai lah. Maka sebab itulah Nabi SAW tanya kepada Asma ni, kamu guna gapo gak sebagai tastamshin? Istimsyak ni mana ubat pelawah, julak, laksatif, mana nak suruh lawah buah air, kalau mana nyakit semelik tu, 5 hari tak buah air, sakit kepala gapo semua, guna gapo sebagai pencahar. Kalau bahasa Indonesia dia berkata pencahar, julak. Jadi dia jawab syubrum. Nabi kata syubrum ni harun, panah. Lepas tu jar ni kita nak ayak apa payah ke, ecek lah. Maknanya dah panah tubik tu payah nak berhenti. Maknanya tangan tu duk pitu tandah, pakai duk tukak situ. Tak boleh nak gimana, pakai ketuala ya. Tak boleh nak sahutkan pelekat, sahut seluar tak boleh. Mana harun, panah, jarun. Mana kalau dia buah air tu memang buah air sungguh lah. Dibimbangi pula dehidrasi, kering habis air di tubuh. Bahaya juga. Tak. Lembek. Orang hok berwarna perut ni, kalau dia mari nyakit ni gak, curah perut ni gak, 8 kali. Panah. Jar. Kemudian jadi oleh kerana dia ni tok bidah, tahu guna-guna daun tu daun ni, aku pun gunalah istamsyaitu, maknanya aku guna sebagai perawat kepada semelik ni dengan daun sana. Jadi Nabi SAW pujilah, mana jadi mana boleh. Nabi kata kalaulah ada sesuatu itu menjadi penawar kepada kematian, tentu pokok sana ni. Maknanya pokok sana ni daun dia tu memang sesuai untuk orang yang sembelik. Maknanya tidaklah kata jadi tapi boleh menyebabkan
kesai sampingnya pula. Kalau guna syubrum ni memanglah lawah, tetapi takut bahaya. Takut menghakis pula. Usus tu. Maknanya kadang-kadang dia paksa. Tak sih juga. Tak sih. Jadi, mana ubat ni, mana benda-benda yang ada ni, walaupun pernah dijadikan sebagai ubat oleh sesetengah orang, jadi seorang doktor tu dia kena kaji pula. Ubat ni setara mana? Takut kadang-kadang ubat tu power dah, kuat dah. Jadi tak sesuai. Maknanya kalau bui syubrum ni bahaya. Boleh jadi juga lawah tapi takut-takut panah pula. Tama-tama guna pula musim panah. Bagi negeri panah lah. Kalau negeri panah guna pula musim panah, boleh jadi kering air dalam tubuh orang tu. Sebab oleh alik ke tandah. Jadi Nabi SAW nak isyarat pada kita di sini bahawa ubat tu dia kena sederhana. Jadi bahagian-bahagian ubat ni kita telah bicara dah. Dia ada ubat yang panas, ada ubat yang sejuk. Sesuai lah dengan mizaj tubuh kita ni. Ada panas, ada sejuk, ada lembab, ada kering. Jadi kena sesuaikan. Jadi ubat ni tidak boleh terlalu panas. Jadi kata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanul gharib, yakni dawa al-mashi. Ubat pelawas. Mashi ni bukan jalan. Masya yamshi. Memanglah jalan maknanya masya. Ni mashi ni maknanya ubat ia dapat melawaskan. Kemudian bau maja' fi tadawi bil asal. Tadialah wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah.